Assalamualaikum, saya Siti Samzah binti Yaakob, nombor matrik J46172. Nisha Fiza binti Musa, nombor matrik J46195. Seterusnya, kami berdua akan membuat pembentangan tentang penuaian dan pengendalian lepas tuai bagi sayur-sayuran iaitu buah tomato bagi subjek HRT 3400. Nama saintifik bagi buah tomato adalah Solanum lycopersicum yang merupakan keluarga Solanaceae yang terdapat lebih kurang 7,000 kultivar tomato di seluruh dunia. Tomato berasal dari negara benua Amerika iaitu di benua Amerika Tengah, benua Amerika Selatan dan dari selatan Amerika Utara iaitu dari Meksiko ke Peru. Di Malaysia, penanaman tomato banyak ditumpukan di sekitar tanah tinggi seperti di Kundasang Sabah dan juga di Cameron Highland Pahang. Tomato merupakan tumbuhan semusim dan merupakan sejenis tumbuhan saka yang mana ketinggian pokok buah tomato boleh mencapai sehingga 0,5 meter hingga 1,5 meter dengan memerlukan sokongan untuk memaut pada pokok lain ataupun kayu serta tali sokongan. Batang pokoknya berwarna hijau dan agak padat manakala daunnya berbentuk pinat yang agak tersusun. Panjang setiap daun antara 10 hingga 25 cm dengan jumlah daun antara 5 hingga 9 helai daun. Manakala batang dan daun pokok tomato agak berbulu, manakala buah tomato berwarna merah apabila matang sepenuhnya. Seterusnya adalah kegunaan buah tomato. Terdapat beberapa kegunaan buah tomato, antaranya ialah dimakan segar, industri tomato puri, jus tomato dan juga industri sos tomato. Varieti yang telah disyorkan oleh Mardi dan juga Jabatan Pertanian adalah antaranya ialah L24 yang mana sifat pokoknya adalah tegak, rimbun dan berterusan. Berat buah lebih kurang 60 gram sebiji dan dikategorikan sebagai buah besar yang mana ia berwarna merah dan digunakan sebagai buah segar dan hasilnya adalah antara 18 hingga 30 tan sehektar. Manakala varieti seterusnya ialah MT1 iaitu sifat pokoknya tegak, rimbun dan juga separa berterusan. Berat buah antara 25 hingga 30 gram sebiji dan ia boleh dikategorikan sebagai buah kecil yang mana ia berwarna merah cerah dan kegunaannya adalah untuk kegunaan segar dan juga untuk diproses. Hasilnya adalah 15 hingga 25 tan per hektar. Seterusnya adalah MT11 yang mana sifat pokoknya adalah rimbun, separa berterusan dan berat buah antara 40 hingga 80 gram per biji, berwarna merah dan juga digunakan sebagai kegunaan segar. Manakala hasilnya adalah 15 hingga 28 tan per hektar. Varieti seterusnya adalah King Kong F1 yang mana sifat pokoknya adalah tegak, separa berterusan, berat antara 100 hingga 150 gram per biji dan dikategorikan sebagai buah besar yang berwarna merah. Digunakan sebagai kegunaan segar dan hasilnya adalah antara 25 hingga 30 tan sehektar. Dan yang terakhir adalah Sedang 2 yang mana sifat pokoknya adalah tegak, rimbun dan juga separa berterusan. Berat buah antara 40 hingga 80 gram per biji dan dikategorikan sebagai buah sederhana besar yang berwarna merah dan kegunaannya adalah digunakan sebagai kegunaan segar, manakala hasilnya adalah di antara 20 hingga 20 tan per hektar. Seterusnya adalah pembungkusan buah tomato. Okey, ini adalah antara cara-cara pembungkusan yang telah dijalankan. Okey, seterusnya kriteria dan permintaan pasaran. Okey, terdapat beberapa kriteria dan permintaan pasaran buah tomato. Kita lihat daripada secara fizikalnya, buah haruslah buah yang segar,
matang dan tiada kecederaan seperti buah pecah, buah kemik dan juga layu. Yang kedua, kita lihat daripada segi warna, yang mana warna yang mendapat permintaan yang tinggi adalah kuning kemerahan dan juga merah muda, yang mana ia buah antara buah matang yang tidak terlalu masak. Manakala bentuk yang mendapat permintaan yang tinggi adalah berbentuk bulat dan sedikit lonjong. Saiz yang mendapat permintaan pula adalah saiz yang sederhana, iaitu 40 hingga 50 gram sebiji. Manakala tahap kekerasan yang menjadi permintaan tinggi adalah sedikit lembut. Okey, saya serahkan kepada Siti Samsiah untuk slide seterusnya. Okey, terima kasih Nur Syafizah Musa. Saya akan menerangkan tahap indeks kematangan buah tomato. Baiklah, buah tomato boleh dituai pada mana-mana peringkat indeks kematangannya mengikut kesesuaian jarak pasaran yang dikehendaki. Baiklah, di sini indeks kematangan yang kita dapat lihat di sini adalah boleh digunakan cartanya diambil daripada USDA color chart. Okey, di mana terdapat 6 indeks color, iaitu yang pertama adalah warna hijau, iaitu green, di mana keseluruhan permukaan kulit tomato itu adalah keseluruhannya berwarna hijau. Okey, menunjukkan buah yang tidak matang dan masih mentah. Okey, yang kedua adalah bricker, iaitu warna hijau kekuningan, di mana terdapat warna kuning yang berjumlah 10% sahaja yang berwarna kuning, di mana di permukaan kulit buah tomato. Okey, seterusnya adalah turning. Turning adalah peringkat di mana tomato itu berwarna hijau kekuningan, sawo matang. Terdapat 10 hingga 30% di warna kuning itu di permukaan permukaan kulit buah tomato. Untuk pasaran ekspor, kebanyakannya petani dan pengusaha akan mengeksport pada peringkat indeks warna kematangan turning ni. Okey, seterusnya adalah warna pink, iaitu merah jambu, di mana terdapat 30 hingga ke 60% warna kemerahan pada bahagian permukaan kulit tomato itu. Okey, indeks yang seterusnya adalah light red, iaitu berwarna merah muda, di mana terdapat 90% warna kemerahan pada permukaan kulit tomato. Okey, yang seterusnya adalah, yang terakhir sekali adalah red, iaitu merah, di mana keseluruhan warna kemerahan pada permukaan kulit tomato itu adalah 100%. Dan jika di peringkat indeks kematangan ini, petani atau pengusaha sepatutnya mengeluarkan produk, menuai hasil, dan sepatutnya terus menghantar ke pasaran, pasaran yang mempunyai jangka hayat, sebab ia peringkat yang mempunyai jangka hayat yang pendek dan cepat rosak. Okey, pada tahap kekerasan, untuk tahap kekerasan buah pula terdapat ada 3, iaitu keras, sedikit lembut dan juga lembut. Keras ini di mana kita boleh lihat di mana apabila kita memicit sedikit buah tomato tersebut, dia tidak akan mengeluarkan sebarang jus ya. Dan untuk yang sedikit lembut pula, manakala yang sedikit lembut pula, apabila kita memberi sedikit tekanan pada permukaan kulit tomato itu, dia akan mengeluarkan beberapa titis jus yang keluar daripada tomato tersebut. Okey, manakala yang tahap kekerasan lembut adalah di mana apabila kita memberikan sedikit tekanan pada buah tersebut dan buah itu akan mengeluarkan jus yang banyak dan juga akan biji yang di dalam tomato itu akan terkeluar. Okey, seterusnya. Okey, kaedah penuaian hasil. Okey, peringkat penuaian hasil ini adalah peringkat yang perlu diambil serius oleh para petani, di mana dengan menggunakan teknik yang betul akan memanjangkan jangka hayat tomato tersebut. Okey, kita boleh membuat penuaian hasil dengan menggunakan kaedah secara manual, iaitu menggunakan tangan, dan juga menggunakan alat seperti gunting pokok. Okey, cara manual yang menggunakan tangan adalah dengan cara teknik dia,
kita angkat, pusing dan tarik sedikit tangkai tomato itu dan letakkannya ke dalam bakul. Okay, selepas letak dalam bakul, kita akan kita akan angkat tomato tersebut dan kumpulkannya di satu bekas plastik yang di mana semua peralatan dan bakul-bakul tersebut mestilah dipastikan semuanya dalam keadaan bersih. Okey, jika amalan pengendalian tuaian hasil ini tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan, okey, kerosakan dalaman seperti lebam pada buah akan dapat dilihat. Begitu juga dengan kesan luka, tusukan dan melecet pada kulit buah tomato tersebut. Next. Okey, pengendalian lepas tuai iaitu proses penuaian hasil lepas tuai perlu dikendalikan dengan bersih, iaitu dengan memastikan peralatan dan juga tempat kawasan itu dalam keadaan bersih. Manakala pekerja juga harus memakai pakaian pelindung di mana seperti penutup kepala dan juga pakaian pelindung. Baiklah, untuk tempat dan atau kawasan yang sesuai juga adalah penting untuk memastikan tempat pengendalian lepas tuai ini adalah terlindung daripada cahaya matahari dan juga hujan. Okey, di sini terdapat 4 langkah yang boleh kita lihat adalah 4 langkah pengendalian lepas tuai iaitu mencuci, penggredan, pembungkusan dan juga penghantaran. Baiklah, mencuci. Aktiviti mencuci ini dilakukan bagi memastikan hasil tuaian bebas dari zarah-zarah tanah yang terdapat pada permukaan kulit tomato. Okey, teknik pembersihan adalah dengan menggunakan pembasmi seperti natrium hypochlorite yang dilarutkan ke dalam larutan air sebanyak 4 sudu besar bagi setiap 4 galon air bersih. Seterusnya, menggunakan natrium bikarbonat anggaran dalam 2% iaitu sebanyak 20 gram per liter air bersih. Tujuan kita membuat aktiviti pencucian ini adalah untuk mengurangkan kadar rekut simpanan buah. Buah tomato boleh dilap. Selain itu, buah tomato juga boleh dilap menggunakan kain lembap yang bersih, seterusnya dikeringkan. Okey, bagi aktiviti kedua iaitu langkah lepas tuai yang kedua adalah penggredan. Penggredan adalah proses mengasingkan buah-buah tomato mengikut warna, saiz dan tahap kematangan buah. Okey, teknik penggredan adalah dengan menggunakan alatan mesin penggredan buah bagi pengusaha besar atau dilakukan secara manual bagi petani kecil. Kelebihan penggredan ini adalah kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga buruh jika menggunakan mesin, mengasingkan buah dengan lebih pantas dan memudahkan proses penyimpanan buah tomato mengikut tahap penggredan yang telah dibuat. Buah tomato yang rosak dan tidak mencapai kualiti akan ditakai atau dibuang. Okey, langkah seterusnya adalah aktiviti pembungkusan yang mana ia merupakan langkah yang penting dalam pengendalian lepas tuai. Tujuannya adalah untuk memastikan supaya kualiti buah dapat dikekalkan terutamanya semasa proses penghantaran dan juga semasa proses simpanan buah di gudang atau bilik simpanan. Baiklah, untuk aktiviti pembungkusan, pengeluar tahu dekat aktiviti pembungkusan ni pengeluar dapat tahu berapakah hasil yang diperolehi untuk dipasarkan. Okey, selain itu pembungkusan yang baik, pembungkusan yang sesuai dan baik dapat menjaga kandungan nutrien dalam buah tomato tersebut. Selain itu, ia juga melindungi buah tomato daripada kerosakan mampatan. Okey, langkah terakhir adalah penghantaran, iaitu penghantaran ini bertujuan untuk memastikan buah tomato dalam keadaan yang baik sehingga ke pasaran akhir pengguna, iaitu pengguna. Okey, dalam aktiviti penghantaran ini, amalan yang baik adalah kita elakkan buah daripada terdedah dengan cahaya matahari. Perlulah mempunyai aliran udara yang baik, memastikan buah sampai pada masa yang tepat kepada pelanggan dan memastikan kotak pembungkusan ini tidak ditindih atau duduk di atasnya. Okey, jenis pengangkutan yang biasa digunakan adalah seperti lori, chiller di mana chiller yang mempunyai suhu yang sesuai bagi untuk penghantaran bagi pasaran yang jauh supaya ia menjamin buah tetap segar kepada pelanggan. Okey, selain itu, lori biasa dan kereta juga digunakan untuk penghantaran jarak dekat.
Okey, bagi harga jualan pasaran, seperti sumber yang kami dapat adalah sumber daripada Pharma Malaysia yang dikemasbinikan pada 14 Disember 2021. Harga pasaran ladang adalah sebanyak RM390 per 100 kg. Pasaran borong RM450 per 100 kg dan juga pasaran runcit sebanyak RM5.35 per kilogram. Okay, saya serahkan semula kepada Syafiza Musa. Okey, saya akan terangkan tentang dua masalah yang dihadapi oleh pengusaha. Okey, masalah pertama adalah serangan perosak. Salah satu daripadanya adalah lalat buah, yang mana lalat buah ini menyerang keseluruhan bahagian buah tomato dan dia menyerang dengan cara menyuntikkan telur di dalam buah tomato dan kemudian telur tersebut menetas dan ulat akan memakan dan merosakkan buah tomato tersebut. Dan buah akan gugur sebelum matang. So jadi kawalan yang perlu dilakukan adalah kawal menggunakan racun penarik lalat buah iaitu metyl organol, ataupun salah satu cara boleh menanam tanaman tomato di dalam rumah kalis serangga. Okey, masalah yang kedua adalah masalah kekurangan penggunaan teknologi terkini, yang mana teknologi terkini penting bagi meningkatkan pengeluaran hasil buah tomato, yang mana teknologi yang digunakan di Malaysia ini sebenarnya masih pada tahap yang sederhana. Okey, peranan pihak yang berwajib seperti Jabatan Pertanian, MARDI dan lain-lain agensi perlu bagi memastikan teknologi yang terkini sampai kepada petani-petani dan juga pengusaha. Dan yang mana latihan-latihan juga perlu disediakan bagi memastikan petani-petani dan juga pengusaha tanaman tomato ini mempunyai pengetahuan yang tinggi dan juga mempunyai ilmu serta teknologi dalam mengusahakan tanaman-tanaman mereka. Okey. Secara kesimpulannya, tanaman tomato ini adalah antara produk pertanian yang penting dalam negara Malaysia, yang mana pengeluar maupun petani yang mengusahakan tanaman tomato ini perlu menguruskan ladang mereka dengan baik bagi menghasilkan buah tomato yang berkualiti tinggi. Ini termasuklah daripada peringkat awal iaitu semaian biji benih, daripada penyelenggaraan kawasan tanaman, pembajaan yang betul, kawalan serangga yang baik, serta melakukan kaedah tuaian hasil dengan teknik yang betul. Mencuci buah, menggerik buah, aktiviti pembungkusan buah, penyimpanan sehingga aktiviti penghantaran buah tomato kepada pengguna akhir. Okey, seterusnya sekian, terima kasih daripada kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum.